المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وصحبه شؤونهم الفاتحة. يا نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. So baik apa tu? Sila apa ni? Tahu dah sini tak ada tulis sini tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ya Sayyidi, apa hakikat makna ihdinas siratal mustaqim itu? Situ. Betul. Dia menjawab, ya anakku, ada pun hakikat makna tunjuk likilah olehmu akan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang betul, jalan yang lurus. Maknanya apa? Ialah jalan makrifah ketuhanan. Jalan makrifat itu ketuhanan akan Allah Ta'ala, iaitu jalan mendapat pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenar-benarnya, yakni mentauhidkan Allah Ta'ala yang sebenar-benar tauhid. Bukanlah maksud di sini dengan agama Islam, ya, kerana maksud makna itu yang di hadapan ialah rasul-rasul yang dahulu-dahulu. Ya. Apa dia ihdinas siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Mana jalan yang telah kau beri nikmat kepada mereka itu. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi apa yang mereka adakan mereka? Ma'rifatan khassatan. Kita minta makrifat yang khassah. Sim soal, ya Sayyidi, apa hakikat makna siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Apa makna? Jim jawab, ya anakku, ada pun jalan segala mereka yang telah engkau beri nikmat atas mereka itu. Yang tiada jalan kemurkaan dan tiada jalan kesesatan mereka itu, iaitulah jalan anbiya dan rasul-rasul dan anbiya yang terdahulu mereka itu daripada turunannya, turunnya Quran. Jadi maknanya perjalanan orang-orang yang dahulu di kalangan nabi-nabi, rasul-rasul dan seterusnya, di kalangan arifin billah. Ya Allah. Sim soal, ya Sayyidi, apa yang dikatakan jalan mereka itu? Ya,
yang dikatakan jalan mereka itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka itu yang engkau beri nikmat atas mereka itu. Apa makna dia? Jim jawab, ya anakku, itulah jalan makrifah akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah jalan makrifat yang sebenar. Sebab dengan makrifat sebenar bila didapati dengan tepat dan dimasuk dalam makrifat yang sebenar, maka segala-gala amalan itu akan masuk. Ya, sebab siapa yang kenal Allah dengan sebenar kenal, dia tak akan derhaka. Dia akan mempunyai cinta yang kuat, rindu yang kuat. Dan di mana mungkin dia dalam kerinduan dia nak lawan perintah Tuhan, mana mungkin dia tengah berasyik dengan Tuhan, dia nak tinggal syariat Tuhan. Ya, sebab tu bila dia asyik lagi kuat syariat, dia jadi syariat longgar ni, dia asyik dengan benda lain, asyik dengan makhluk kan, asyik dengan dunia dan sebagainya. Sebab keasyikan dengan Tuhan tak kuat. Bila tak kuat asyik dengan Tuhan, disebabkan makrifat dia tak terang, maka banyak tergendala amalan syariat. Hukum hakam Tuhan dia buat main-main, dia tak pandang perintah Tuhan, dia buat tak indah. Sebab qalbi dia dah buta dengan makrifat akan Allah Ta'ala. Sebab rahsia di sini, uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalq, aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Dan begitu Sayyidina Abbas mentafsirkan liya'budu ni bermakna liya'rifun. Ya, liya'rifun ni sebab mereka kenal. Sebab rahsia kalau dia kenal, tak tahulah tuan ni nak cerita. Siapa kenal Tuhan dengan sebenar kenal, saya hati dia tak akan putus. Sebab hati manusia tu, dia akan dijatuhkan hati, dijatuh cintakan hati pada benda yang paling hebat. Ya, benda paling cantik, paling hebat, paling indah, tidak ada tandingan. Confirm hati akan jatuh. Maka siapa boleh menandingi benda ni pada Allah Ta'ala? Semua pada dia. Paling hebat dia, paling kaya dia, paling berkuasa dia, ya, pemilik segala-gala. Ya, makhluk manusia ni fakir, hina, bangsat. Ya, sebab dia buta Tuhan tu yang dia bergali kat makhluk tu. Kalau hati dia maknanya dengan Tuhan, dia kenal siapa Allah, Masya Allah, berlazat dia dengan Tuhannya, bernikmat dia dengan Tuhannya, bermesra dia dengan Tuhannya. Maka bila dia mesra dengan Tuhan hasil daripada makrifat sebenar, mana mungkin dia meninggalkan syariat, mana mungkin dia meninggalkan hukum hakam Allah Ta'ala. Ya, situ rahsia dia duduk makrifat sebenar. Sebab tu makrifat sebenar duduk di mana? Di qalbi. Sebab tu bila qalbi selesai, yang lain selesai. Kalau qalbi dia rosak, lain akan rosak. Ya, itu rahsia. So kita mengenal sebenar-benar kenal akan Allah Ta'ala. Sin soal, ya Sayyidi, apa asasnya yang mendapatkan sebenar-benar makrifat? Persoalan kawan macam mana kita nak dapat? Ya, mengenal sebenar apa? Syuhud dan musyahadah. Lepas tu dia kata, Pamadamal abdu lam yushahid awsafar rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-la'ima khurujan kullian. Selama mana hamba tu tidak dibukakan dia dengan Tuhan musyahadah. Musyahadah tu dia kata mengenal sebenar, maka tak mungkin dia boleh keluar daripada segala nafsu yang hina. Dia tak boleh keluar secara total, dia sangkut sana sangkut sini. Tapi dia terbuka dengan Tuhan, dia tak akan menghadap tempat lain. Dia berlazat pula dengan Tuhan, Masya Allah. Ya, dia akan jaga sehebat-hebatnya syariat dan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Sin, ya Sayyidi, apa asasnya yang mendapatkan sebenar-benar makrifat? Makrifat yang khassah ni. Makrifat ialah bil mukasyafah, bukan makrifat sekadar bil dalil. Ya. Jim jawab, ya anakku, ada pun asas yang mendapatkan makrifat itu ialah dengan mengamalkan zikrullah daripada ilmu tariqah, ya, dan dengan muraqabah. Banyakkan zikir, baru dia akan dapat mahabbah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada mahabbah dengan Tuhan, barulah dia akan dapat berbagai-bagai nikmat, berbagai-bagai kurniaan pendekatan dia dengan Tuhannya. Ya, selama dia tak dapat, maknanya mahabbah, kedudukan dia masih jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perlu mencari jalan mahabbah. Maka al-hub itu awal dia apa? Dawamuz zikr, inilah dia.
Al-hub, kasih ke Tuhan tu, awaluhu dawamu zik, kekal zikir. Itu syarat dapat hub, dawamu zik. Wa awsatuhu, pertengahan dia al-uns bil mazkur, hati tu rindu dengan mazkur. Ya, bila banyak kan, man ahabba syai'an aksara zikru, siapa kasih sesuatu, dia akan banyak ingat. Kalau dia tak banyak ingat, itu tanda dia tak kasih. Dia bila kasih, dia banyak sentiasa ingat. Itu mana awsat. Awsatuhu al-uns bil mazkur, pertengahan dia mahabbah tadi, kasih tahu dia, ialah dia ada uns, makamul uns, maka berjinak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa a'lahu wa nihayatuhu, dan setinggi-tinggi dia dan nihayahnya hub kasih tu apa? Allah tarah syai'an ghairul mazkur. Allah tarah, dia tidak melihat sesuatu pun, ya, ghairallah ta'ala, selain Allah ta'ala. Qalbi sentiasa dengan Tuhan, itu tanda dia ada makam mahabbah. Baru dia boleh jalan, boleh masuk, ya, baru cantik perjalanan makrifat dia dengan Tuhan. Sebab dia kata sini apa? Zikir kena banyak, ya, itu rahsia dia. Sebab zikir bila banyak, dia akan menghasilkan natijah dia apa? Ya, itulah pendekatan kejinakan hati, dan akhirnya bawa kepada mahabbah yang kuat dan rindu yang kuat ala insh. Baru tu boleh buka. Ialah mengamalkan zikrullah daripada ilmu tariqah, maknanya perjalanan yang diambil khusus, ya, daripada perjalanan tariqah as-sufiyah yang mempunyai sanad kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dengan muraqabah, sebagaimana firman Allah dalam suratul Muzammil, wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebut olehmu akan nama Tuhanmu. Apa nama Tuhanmu? Ada juga orang tak bagi, jangan zikir Allah, Allah tak boleh, tak ada mana kepala kotak dengan tu. Nama ismuzat, ya, dan disebut sebagai apa? Sultanul Asma, Sultanul Azkar, ismuzat Allah, Allah. Ini bila hati ada hasad, dengki, kotor dengan perjalanan sufiyah, perjalanan arifi billah, apa yang jadi? Orang arif buat ada nak komen, dan ya, orang arif buat ada nak komen, ya. Rupanya nampak terang, dia rupanya dia ma'arif rupa. Ya, tawassul tak boleh, istirasah pula tak boleh, ya, nyembah kubur. Siapa sembah kubur? Gila kau nak sembah kubur? Orang kontak rohani dengan mursyid, dengan para masyayikh yang telah wafat tu. Rohani kontak, bukan bisa sembah kubur. Kerja bodoh sembah kubur. Ni Wahabi ni jahat. Dia kata pergi kubur sembah kubur. Siapa sembah kubur? Lepas tu dibangsakan pula, ni penyembah kubur. Orang pergi kubur, ziarah kubur. Orang kontak rohani, roh mana ada mati. Yang mati jasad kamu tu yang hancur. Ya, ada peroh mana ada, dia kekal yang arid, kekal yang baru datang, sekira-kira dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan alam roh lebih pantas kontak daripada alam jasad ni, yang kasifah, yang kasar dan tapi oleh kena tak faham, tak mengamati jalan sufi, kemudian dia rasa dia pandai, itu yang jadi masalah. Lepas tu buat komen pula, ini tak betul, syirik. Ambil kau pakai tauhid 3. Wahabi minta, ya, tawassul tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh, macam-macam. Banyak ni kan, kerana terperangkap. Ulama terkenal pun kadang-kadang terperangkap dengan benda-benda macam ni, ya. Allah. Maksud ialah zikrullah dan muraqabah, dengan tiada memikirkan dengan akal. Ya, jalan ni bukan jalan ta'akul. Ya, jalan menggunakan akal tu tauhid mengenal Tuhan bil akli, bil dalil wal burhan. Betul, sudah kenal hukum akal. Illam annal hukum al aqli yanhasiru fi salasati aqsamin, al wujub wal istihala wal jawaz, kan, dalam umul barahin. Itu kita nak mengenal untuk membina akidah. Di sini bukan nak bina akidah, lagi ke depan lagi. Ya, ni sampai nak mati tak habis-habis akidah.
Akidah ni basic tuan-tuan. Ya, ini nak membezakan kita dengan menatanggapi tu. Supaya kita punya pegangan clear. Ya, tapi kena pergi ke depan lagi. Jangan dengan akidah, kena nak mengenal Tuhan lebih daripada itu. Ya, mengenal Tuhan bil mukasyafah, mukasyafatul qalbi. Ya, bukan akal dia. Ya, orang yang pakai akidah sampai mati, yang ni banyak masuk neraka kan. Yang kena baling neraka, keluar balik ni ahli akidah lah. Ya, dia ada akidah, dia tahu Tuhan ada, tapi dalam mengurus kehidupan dia tak perasan Tuhan ada. Tu yang dia terjebak dengan maksiat mungkar. Ya, sebab connect hati dia tak ada dengan Allah Ta'ala, maka dia lalai kalau nafsu. Maka terjebak dia dengan maksiat. Malaikat maut datang tak sempat taubat, terkejut neraka. Jawab dia. Tapi kekal tak kekal, sebab akidah dia ada, keluar balik. Itu dia. Ahli akidah yang banyak terkejut dalam neraka kan. Ya, terkejut neraka kemudian keluar balik. Tuan-tuan nak macam tu? Tak nak. Kalau tak nak, cari jalan ahli mukasyafah. Ahli mukasyafah hati sentiasa hudur dengan Allah Ta'ala, sentiasa hudur dengan Tuhan. Ya, maka dia mati, dia bergerak semua billah dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil syahid batin. Tuan guru saya kata ini syahid batin. Ada pun syahid ma'rakah tu syahid zahir. Kalau syahid zahir dia dukhulunal jannah bighairi hisab. Kalau syahid batin lagi tinggi. Ya, kalau ni termati di dalam medan maknanya menggadaikan nyawa dia, yang ni menggadaikan nafsu dia, menggadaikan segala kehendak nafsu, habis dia padamkan dia dengan Tuhan dia, lagi tinggi martabat dia kan. Ya, sebab orang kalau tak ada syahid batin, kadang-kadang syahid zahir terganggu. Itu yang ada syahid dunia dan akhirah. Syahid dunia mati, tapi bila kan Nabi kata la, qad ra'aitum fin nar fi burdatin ghalah aw abah. Aku telah dilihat tempat di neraka pada ada Nabi dia meninggal, wafat syahid dalam pada zahir, fi hakikat. Sebab apa? Dia berjuang nakkan ghanimah, berjuang nakkan pangkat. Itu semua pun nafsu. Sebab dia gagal ditumbangkan nafsu, dia habis. Ya, amalan dia akan jadi ada resiko dan ya, terjejas amalan dia. Itu rahsianya. Sebab man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak mengamat-amati, menyelidiki betul-betul perjalanan ahli sufi, ahli arifin billah, dia mati dikekal dosa besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Oh, dia rasa dah bagus, asyik rupa dalam berkarat. Ya, asyik pandang diri tak habis-habis. Orang suruh pandang Tuhan, kau pandang diri kau apa? Kan, siapa ada engkau ni? Kita ni apa ada tuan? Asal tak ada, kembali tak ada. Ya, kita dipancang oleh dua batu nisan, Adamain, Adam sabiq wa Adam lahik. Adam sabiq lil wujud wa Adamil lahik. Itulah hakikat, ya. Maknanya makhluk yang dikatakan Adamun mahad, Adam ketiadaan semata-mata, bila dinisbahkan dengan wujud yang hakiki. Adu wujud kita dengan wujud Tuhan, tenggelam semua bila dah. Ya, baru kita nampak kebesaran dia. Baru dapat kesedapan bila terpadamnya pandangan dengan makhluk. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan takkan sempurna melainkan difanakan yang lain. Lagi makhluk ada dalam kalbi dia, takkan sempurna berjalan ni. Ya, dia sangkut sana tersangkut sini. Ya, dia bercakap, dia kena berdebat kan. Apa tu kerja bid'ahkan orang. Ini tak betul, ni tak betul. Macam dia betul now. Ya, macam dia betul now kan. Allah. Okey, luar yang dalam, bertakir yang dalam tempat tilik Allah Ta'ala. Inna Allah la yanzil ila suwarikum walakin Allah yanzil ila ma fi qalbikum. Allah nak tengok yang dalam tu, betul tak kata wajah ke dia, betul tak kau kenal marifat akan dia. Takut mulut dia macam hebat, berpegang kepada alim, pegang buat lain. Ya. Di asas dia apa? Zikrullah akan banyak, banyakkan muraqabah. Ya. Ya had, ya, basaral iman bil muraqabah. Hadid mana asah, tajamkan pemandangan basirah kita dengan muraqabah. Banyakkan muraqabah mutlak, muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah, semua berlambak macam-macam ada dia. Ya, semua pakai Quran. Fa aina ma tuwallu fasammah wajhullah. Wa huwa ma'akum ainama, untuk semua ayat yang muraqabah. Ma'iyah wa huwa ma'. Ya. Allah Ta'ala ma'iyah, serta dan di mana? Ya, di mana saja kita berada. Ya, kita tak cerai dengan dia. Benda tu yang nak dirasakan.
Bila muraqabah tak ada, dia rasa apa? Makhluk dengan dia, orang. Nak buat benda, orang kata, buat benda, orang pandang, masyarakat pandang, orang pandang, Tuhan pandang ke tak? Tak perasan. Ya. Pandangan Allah Ta'ala lebih hebat dari segala-galanya. Luar zahir batin tak perasan. Kalau kau perasan, kau tak berani buat maksiat. Ya. Kau berani buat maksiat tu seolah-olah kau rasa macam Tuhan tak lihat kau, seolah-olah macam Tuhan tak perasan kau buat. Ya. Kau zikir kau kat mana kau letak? Dekat lisan saja, tak masuk dalam sir qalbi kamu. Ya, kalau kau perasan, Allah Ta'ala takkan berani dia buat maksiat. Ya. Dia berjalan, dia terasa syuur qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Itu yang nak bina dalam zikir. Ya. Dalam suruh pasak betul-betul, dia menghasilkan natijah, ya, qurb, kehampiran dia dengan Allah Ta'ala. Ini mulut dengan zikir, dalam hampir dengan nafsu. Ya, tak tembak tak masuk, tembus zikir tak tembus dalam, akhir mulut zikir tapi nafsu kawal ni. Tembak dalam terpecahkan. Ya, jadi dengan Tuhan ni. Sim soal ya Sayyidi, bagaimana hakikatnya hantaran ayat-ayat Fatihah itu? Allah. Situ. Jawab, ya anakku, ada pun hantaran ayat-ayat Fatihah. Itu mengikut sebagaimana yang telah dibukakan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dahulu-dahulu. Adalah dihantarkan kepada meliputi anggota yang 7. Kena adalah ayat-ayat Fatihah itu 7 ayat. Ya Sayyidi, bagaimana cara menghantarkan ayat-ayat Fatihah? Jim jawab, ya anakku, ada pun Bismillahirrahmanirrahim, dihantarkan pada segala zahir dan batin. Dan Alhamdulillahirrabbilalamin, hantarkan kepada kepala dan otaknya, dan segala yang ada pada segala kepada seperti mata, telinga. Mana kita pancarkan nur di kat situ, tuan. Ya. Ni cara arif billahnya. Dan mata dan telinga dan hidung dan mulut dan lidah. Dan Ar-Rahmanur Rahim, dia hantar tembakkan pada kalbi, pada hati dan tulang belakang dia. Dan Malik Yaumiddin dihantarkan kepada dada dan pada, ya, Allamul Amr. Dan dia telah, ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dihantarkan pada 2 tangan dan 2 bahu. Dan Ihdinas siratal mustaqim, dihantarkan kepada pusat dan sulbi. Dan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dihantarkan kepada 2 kaki dan seluruhnya. Ya, secara umum. Maknanya apa? Disuruh kita mendapat keberkatan seluruh anggota dengan ayat suratul Fatihah. Ya. Dia kalau bersebati tuan, syaitan tak dekat, terbakar dia. Ya, terbakar syaitan. Habis. Maka bagi orang yang mengamalkan Fatihah sebanyak 21 kali pada tiap-tiap malam, ya, mendapat ia akan hikmatnya pada dunia ini beberapa hikmah yang meliputi, iaitu seperti terpelihara daripada segala sihir, ya, dan daripada jin dan daripada syaitan, dan terpelihara daripada segala penyakit. Manakah kau jadi tobomo lah. Baca je lah, kenal Allah Ta'ala sudah. Kau atau kan kau suka aku jadi tidak jadi kan, jangan jadi itu kan lain kau sat pergi. Ini dia punya hikmah je, ya. Dan terpelihara daripada segala penyakit yang berjangkit, yang ditakuti, ya. Kalau beramal tu insya-Allah dengan izin Allah semua tu. Covid bentar dekat tuan ni. Yakinnya apa? Billah, jangan kira dengan ayat. Oh, yakin ayat syirik. Ayat tu baca je, qalbi kita dengan dia je. Ya, dia segala-galanya. Ambil keberkatan ayat Al-Quran yang maha hebat kuasa Allah Ta'ala semua. Dan terpelihara daripada ta'un dan wabak, ya, dan luas rezekinya. Dan siapa-siapa yang melihatnya malu dan gentar. Ya, tapi jangan minta pula aku baca, wah semua nampak, wah semua dah hebat dengan aku ni. Awasak kan. Jangan kosat tu semua. Ya. Macam kita baca hadis lah, dan hadis-hadis baca ayat ni, hadis ni,
baca apa zikir ni, dalam hadis banyak kan kelebihan-kelebihan dia. Baca apa surah Waqiah, murah rezeki. Orang Melayu tu hafal tu, murah rezeki. Oh, cepat dia tulis surat. Tolong tulis sikit doa ustaz, kata wah buat rezeki komen. Ya, kita kena baca faham daripada makna, ya. Bila disebut dalam hadis-hadis, ya, masalah fadail, kalau nak tahu fadail buka buku tabligh yang banyak lagi. Buku tabligh banyak hadis-hadis sahih semua tu, ya. Betul lah tu, semua ada fadail. Apa makna dia? Bila amalan itu ada kelebihan, bermakna dalam dia ada keridaan. Kita cari keridaan. Nas Quran, waridwanum minallahi akbar. Rida Tuhan tu yang paling besar. Ya, cari rida Tuhan. Dalil kata rida Tuhan tu ada. Nabi sebut dia pada amal ni ada kelebihan ni, kelebihan Tuhan bagi. Mana Tuhan bagi tu sebab dia rida. Jangan kita buat amal nakkan benda tu. Ya, buat amal nak benda tu niat sudah syirik niat kita. Ya, syirik bin niyah. Bukan syirik bin i'tikad kan. Kita dah menduakan pada qasad. Ya, maka tauhidul qasdi dia sudah rosak. Ya, baca surah Waqiah, dia ni anak lagi itu sudah rosak. Ya. Memang ada hadis kelebihan dia, baca jelah. Ya, niat kita kerana Allah, baca kerana Allah, dan kita kena faham bahawa bila kelebihan ada bermakna dalam tu redha dia. Yang kita nak cari redha Tuhan. Man wajada Allah wajada kulla syai' wa man faqada Allah faqada kulla syai'. Siapa dapat Allah Taala dia dapat segala-gala. Siapa tak dapat Allah Taala dia tak dapat segala-gala. Dapat apa? Mardatillah. Tidak ada benda paling besar dalam hidup kita ni ialah mardatillah. Wa ridwanum minallahi akbar. Sentabdil kan paling besar, tak ada paling besar lagi dah. Maka diselitkan apa? Redha tu apa? 3 dalam 3. Redha tu diselitkan apa? Pita'ah. Dalam kita membina ketaatan zahir dan batin ada keredaan Tuhan dalam tu. Ya. Dan diselitkan murka dalam ma'asi, maksiat. Dan selitkan wilayah bil qalbil arif. Dalam qalbil arifin tu ada maqamul wilayah. Dan luas rezekinya, dan siapa-siapa yang melihatnya malu dan gentar, ya. Yang dibaca-baca orang semua gentar tengok malu ke dia. Aku baca ni mustajab ni. Ya. Banyak orang hijab ni dalam hikam kata kan. Benda yang berlaku ni dah siap pada azal. Masya-Allah, bukan wa man lam yasha'lam lam yakun. Apa yang Tuhan kenak tu saja berlaku. Bila Tuhan tak kenak tak berlaku. Masyiah Tuhan. Dia bila ada taksis iradat, tanjizi qadim bagi iradat, dah siap taksis. Ya, doa kita ni dia datang. Ya, kena faham itu. Mana boleh benda apa yang dulu kontrol benda ni, dia siap dulu kita punya kendian. Mak saya menikah bapak saya dulu, saya hantar surat jemputan. Betul? Ya, kau belum beranak. Mak saya menikah, saya hantar surat jemputan tu. Oh banyak, 1000 yang tahu. Ni basikal, ni orang bohong. Kau tak ada lagi. Ya. Cuma Allah Ta'ala sertakan sebab dijadikan benda tu, diiktirankan dengan doa kita, itu sebagai kemuliaan dia. Ya, bukan kita memberi taksir, bukan. At-taksir minallah, at-taksis minallah, semua daripada dia. Dan siapa-siapa yang melihatnya malah habis darabun ia pada mata musuh. Wah, ni ayat pengabun ni kan. Kau cari mana ayat pengabun ni? Fatihah 21 ni. Wah. Kadang aku jadi tok bomo kacau je kan. Dan tiada dapat orang hendak menzalimi dia. Baca dengan ikhlas betul, ya, buat hantaran macam yang dibuat tadi, kan? Kita qasadkan, marifatkan itu. Mengambil keberkatan suratul Fatihah. Besar Fatihah kan? Umul kitab, bayanglah semua kitab dalam dia. Sebuah Quran tu ada dalam tu. Ya. Dan dalam Fatihah pula terhimpun dalam basmalah. Dan basmalah pula dihimpunkan dalam ba isyarat pada bi kana makan wa bi yakunu ma yakun bi. Abirat ya. Dan takut segala seteru apabila melihatnya, dan kebal ia. Wah, ini mau kebal ni. Ya. Ni semua mana apa? Allah Ta'ala bagi, ya. Ini panggil mujarrab, dia beramati Tuhan bagi. Tapi jangan padang kat situ. Ya, itu panggil hadiah Tuhan nak bagi. Banyak. Ada seorang tu di selawat Azimiyah, dia tak putus baca. Dia sendiri pun tak tahu, tiba-tiba orang dengki dia, orang patak orang tak load. Dia pun terpanjang. Tak load dia pun tak tahu. Itu tak macam tu dia lah.
Makna tak labah bagi. Jangan dibaca nak aku baca besok orang tak talut ni dah. Dia kerja nak bergaduh dengan orang pula nanti. Ya, nak cik musuh nak test. Kalau orang kerat putus leher kau baru tahu. Gitu. Daripada senjata seteru dan lemah lembut hatinya dan luas fahamnya. Ini nama kita nak, ini nama yang besar. Hati kita jadi lembut, mudah menghadap Tuhan. Luas fahaman kita. Ya, makrifat dia tinggi. Dan lain lagi banyak lagi lah ya. Itu hikmat dia. Dan hikmat-hikmat pada akhirat pula. Beberapa pula. Diperolehinya seperti lemah lembut ruhnya tatkala keluar sakaratul maut. Ya. Dan dipuji Allah Ta'ala akan dia tatkala bertemu, dan terpelihara ia daripada pindah fitnah kubur, himpitan kubur, soal muka nakir, insyaAllah. Semua itu kerja Allah Ta'ala ya. Dan dibangkitkan di padang mahsyar keadaannya bercahaya nur terang, dan diringankan hisabnya hisaban yasira, dan dapat ia bernaung ya pada naungan arash Allah maja'alna minhu, dan masuk ia ke dalam syurga dengan diarak oleh malaikat. Masya-Allah, semua hebat-hebat. Dan dapat merasa ia akan nikmat-nikmat di dalam syurga, dan terpelihara ia daripada siksaan-siksaan neraka, dan terpelihara Allah SWT segala amalannya, dan diterima silap. Ini paling tinggi lah, makbul. Sebab kita nak dua pintu tu buka, babul amal, satu lagi babul qabul, pintu penerimaan. Kalau tuan reject, habis lah, tak ada makna tuan. Dan diterima Allah Ta'ala segala amalan kebajikannya, dan membuangkan segala kejahatannya, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam hari kursi, ya Israfil bi'izzati wa jalali wa judi wa karami man qara'a bismillahirrahmanirrahim marratan bi fatihatil kitabi marrah ya wahidah ashidu ya inni ghafartu lahu wa qabiltu minhu alhasanat wa tajawaztu anhu as-sayyiat wa la ya akhriqu lisanahu fin nari, kemudian wa ajir min azabil qabr wa azabin nar wal far ya al akbar wa biliqa'i qabla al anbiya'i wal awliya ajmain. Ya Israfil, demi kekerasanku dan ketinggianku dan kepujianku dan kemuliaanku, barang siapa membaca ia akan bismillahirrahmanirrahim satu kali ya, dengan Fatihah satu kali, dan saya mensaksikan oleh kamu nak saksi bahawasanya aku mengampunkan ya baginya, dan menerima akan aku daripadanya akan segala kebajikannya, dan menghapuskan aku daripadanya sekalian kejahatan dia. Ya, besar Fatihah kan. Nak berbicara, nak bertakallum dengan Ta'ala, Fatihah kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan jawab apa? Hamadani abdi. Tak besar kan tu. Telah memuji akan daku oleh Tuan jawab ke kan tu. Itu benda tu yang kita nak show, nak ada perasaan mana bertawajuh betul dengan dia, baca terasa betul tu berdepan, bergadap rohani dengan dia, bahawa ada lazat dalam ibadat ya. Dan menghapuskan akan daripadanya sekalian kejahatannya daripadanya, dan tiada membakar aku akan lidahnya pada api neraka, dan memeliharakan aku akan dia daripada azab kubur dan azab neraka, dan daripada maknanya huru hara tipu sangka tiup sangka kala, dan menemui ia bagi aku dahulu daripada anbiya dan aulia sekaliannya. Jadi maknanya kelebihan yang Allah berilah ya. Wabiliqa'i qabla al-anbiya. Apa maksudnya kan? Dia liqa akan daku sebelum aulia. Maknanya dibukakan dengan Tuhan. Bukan makna dia dengan Nabi dia lebih dulu kan. Dan silap lah. Ya, sebab tak akan masuk syurga melainkan yang buka pintu ialah Rasulullah. Tidak akan dibuka pintu syurga melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni ada lebih kurang aja pula. Rasulullah pun belum confirm syurga bila bapak dengan dia. Tak mampu. Kalau liqa tu dia mengucap balik. Ni lebih kotai. Baca hadis tak kena, lepas tu tafsir kepala otak dia ya. Dalam hadis kan Nabi katakan hadis sahih, hadis tu tak hadis sahih,
la yadkhulul jannah bi amalikum qalu wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani la bi rahmati. Inilah dalil Nabi belum confirm syurga. Kepala otak dengan jauh. Hadis itu nak ceritakan bahawa bukan masuk syurga dengan amal, masuk syurga dengan rahmat. Tapi penarik rahmat ialah amal. Dan tidak faham. Kalau dia faham masuk syurga bukan amal, tak payah beramal. Segar ke Tuhan, kau nak terjun neraka, jawab. Ya, amal tu menyebab inna rahmati, ya, makna apa nama dia, rahmat Allah Taala menghampiri, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah memihak hampir pada orang melakukan amal saleh. Kita amal saleh dapat rahmat, dengan rahmat masuk, maksudnya masuk dengan rahmat Allah Taala. Ya, dia pergi faham buat lain, ini masalah. Ya, kalau bukan bidang, janganlah kau bagi doktor enjit orang, pergi enjit orang ni lah. Dia sibuk nak ceramah macam ulama besar. Lepas tu camak kau main lagi. Siapa nama? Daniel kau cabar Nabi geram kita tengok kan. Tu menghina kan tu. Ya. Tak ada benar pintu syurga tak akan terbuka melainkan awal yang masuk ialah baginda Rasulullah SAW. Ya, dia tak ada kepala otak ke? Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar semua tu dijamin syurga hidup-hidup, sahabat Nabi dengan sahabat yang tinggi. Itu orang tak ada kepala otak. Gila betul ni. Macam-macam. Yang dipanggil dia ceramah ni. Yang patut dia apa, dia tegam tu. Kurang hajau dengan Rasulullah SAW. Allah. Dan satu lagi ya Sayyidi, berapa banyak huruf ya hijaiyah yang masuk, yang tiada masuk dalam Fatihah. Ya anakku, ada pun huruf hijaiyah yang tiada masuk dalam Fatihah itu, iaitulah 7 huruf. Ya, sa, jim, kha, zai, shin, za, fa. Ya Sayyidi, apa sebab huruf yang 7 tu tidak masuk dalam Fatihah? Oh, semua dia tanya tuan ni. Ya. Jawab, jawab, ya anakku, oleh kerana huruf yang 7 ya ini pangkal nama neraka. Allah, kita pun tak fikir. Pangkal nama neraka yang 7. Ya. Sa, ya, neraka sabur. Jim, neraka jahannam. Kha, neraka khawiyah, ya, dan zai, neraka zawiyah, dan za, neraka ya zulmah, dan shin itu neraka syaqawah, dan fa itu ya itulah neraka faizah ataupun neraka farqiyah. Allah, itu hikmat ialah ya. Dan ya anak, hai anakku, inilah hadis ya tafsir Fatihah yang boleh hamba sebutkan di sini. Ya, selebihnya adalah rahsia yang tiada boleh disebutkan pada surah. Ya, suratan hanya dapat dilihat dan diketahui dalam muraqabah. Dia dapat cara laduni banyak pada para aulia, dia dapat pentafsiran tu banyak secara laduni. Dan muraqabah tuan buka. Ulama di kalangan arifin billah, dia banyak menggunakan tafsir bil isyari, tafsir dengan isyaratnya, ya. Dan jika dibukakan Allah SWT bagi hambanya, ya, kata buka, dapatlah. Ya, lazimnya penting apa? Ya, farriq qalbak minal aghyar. Itu yang penting. Kosongkan kalbi kamu dari lain. Bahawa yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Ma'rifat berbagai-bagai akan dibuka. Sir akan dibuka dengan syarat kita kosongkan betul. Ya, menghadap betul dengan dia. Tawajuh tepat, insya-Allah. Macam-macam pembukaan akan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian bagian yang ketiga tafsir, ya, ha min ain sad qaf ain sin qaf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala fa inna khairan kulluhu bi anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Kita akan bawa ni. Ya Allah, ya